Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bidang Al-Quran yang bertajuk Tadabbur Surah Al-Ikhlas. InsyaAllah kita akan teruskan lagi untuk melihat objektif pelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, murid-murid dapat menyatakan pengenalan Surah Al-Ikhlas. Yang kedua, menjelaskan tututan ayat berdasarkan terjemahan Surah Al-Ikhlas. Murid-murid diminta untuk membuka buku teks pada muka surat 26. Tadabbur Surah Al-Ikhlas. Apa maksud tadabbur? Tadabbur bermaksud kita sebagai orang Islam menghayati dan merenung sehingga meresap makna ayat Al-Quran ke dalam hati. Yang kedua, kita mencari hikmah dan juga pengajaran ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Sekarang kita lihat peristiwa ataupun sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini. Menurut riwayat Ibnu Katsir, Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul, iaitu sebab penurunan surah ini, bahawa ada orang-orang musyrik pada waktu itu berjumpa dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Yang bermaksud, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Lalu Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini. Sila lihat buku teks masing-masing. Ada gambar yang menunjukkan orang Arab musyrikin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama. Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Okey, sekarang lihat gambar yang kedua. Maka turunlah surah Al-Ikhlas bagi menjelaskan persoalan tersebut. Selepas Nabi membacakan surah Al-Ikhlas ini bagi menjawab apa yang dipersoalkan oleh kaum musyrikin Mekah tadi. Namun apa yang berlaku, kaum ini tadi, iaitu kaum musyrikin, telah menolak ajaran Nabi Muhammad untuk menyembah Allah yang satu. Mereka tetap terus menyembah berhala. Seterusnya, marilah kita sama-sama mendengar bacaan surah Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, mari kita baca suratul Ikhlas sekali lagi dengan tajwid dan tarannum yang betul. Ihsan, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, kamu semua dah mendengar bacaan surah Al-Ikhlas tadi. Sekarang kita lihat yang di bawah, bagaimana sekiranya Tuhan itu berbilang-bilang. Cuba fikirkan, jika Tuhan itu ada banyak. Bila ada banyak, kemungkinan dunia ini tidak akan stabil sebab akan berlakunya perebutan kuasa di antara Tuhan-Tuhan. Kita lihat sesebuah kapal hanya ada satu sahaja ketua, iaitu dikenali sebagai nakhoda. Jika ada lebih daripada seorang ketua, maka akan berlakunya pergaduhan. Begitu juga sesebuah kapal terbang hanya ada satu ketua sahaja, iaitu pilot yang akan membawa kita ke destinasi yang dituju. Kita terus ke muka surat 27. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini mengandungi 4 ayat. Surah ini dikenali sebagai surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah.
Baiklah, kita sama-sama bersedia. Kita akan baca surah Al-Ikhlas ini dan juga terjemahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Kita lihat isi-isi penting yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama, surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Dan yang ketiga, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Murid-murid, sebagai seorang yang beragama Islam, kita wajib percaya dengan penuh keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita lihat pada muka surat 28 dan kita lihat tuntutan surah Al-Ikhlas. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Islam itu agama tauhid. Tuntutan yang kita perlu ketahui sebagai seorang Muslim iaitu yang pertama, meyakini Allah Maha Esa. Yang kedua, sentiasa ikhlas dalam ibadah. Dan yang ketiga, membanyakkan menyebut kalimah La ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allahus Samad. Allah tempat meminta pertolongan. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua, menghindari diri daripada perasaan putus asa. Dan yang ketiga, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai anak dan pasangan. Tuntutan ayat yang ketiga ini merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Yang kedua, yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Dan yang ketiga, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluknya. Orang Islam meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan dari segala kekurangan. Yang kedua, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Dan yang ketiga, menginsafi kelemahan diri. Yang terakhir, sila lihat nota kecil di bawah. Kita baca sama-sama. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa. Kita perlu sentiasa meletakkan keyakinan bahawa setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak akan ditolak. Namun, seadanya berasa doa kita masih belum dimakbulkan, ingatlah, Allah SWT sebenarnya mahu memberikan sesuatu yang lebih baik pada hari akhirat nanti. Doa yang dikabulkan di akhirat itu adalah yang lebih baik dan kekal sifatnya. Seharusnya kita tidak boleh berasa jemu dan berputus asa untuk terus berdoa. Mungkin Allah SWT menahan untuk kita mengecapi kekayaan dunia kerana Dia mahu mengurniakan kepada kita kekayaan yang lebih berharga di akhirat nanti, iaitu syurga. Alhamdulillah, telah selesai sesi pelajaran kita pada hari ini.
Semoga memberi manfaat kepada semua. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.